Jason. Malam， Malam semuanya. Malam。好，那这个我们刚刚这个在群组里面有看到我们在暂时的一个分数，对不对？分数前5名。Jadi di grup saya ada sharing tentang kita sementara nilai yang 5 terbesar yang ada di mana per kelas。好，那今天呢，我们在会议的后面呢，也会跟大家就是稍微解释一下，就是这个排名靠前的人主要是做对什么事情，然后而且接下来还有2个礼拜的机会，对不对？那个排名哦，大家分数其实很接近哦，很可能都会翻盘哦。Oke, nanti habis dari perhatian hari ini saya akan jelasin kita akan mendapatkan apa saja dan kenapa mereka bisa mendapatkan nilai setinggi gitu, dan kita masih ada 2 minggu ya untuk Bapak Ibu. 2 minggu ini ya benar-benar lebih berjuang lagi ya, karena semua orang yang di sini nilainya sangat dekat sekali ya, nilainya itu nggak beda terlalu jauh. OK， 那么呢，这个礼拜呢，我们的主题呢，是我们要如何这个办一个成功的会议的关键。Oke, jadi minggu ini topik kita yaitu tentang bagaimana kita membuat acara sebuah pertemuan yang berhasil ya. Tentang kunci-kuncinya, kunci keberhasilan kita membuat sebuah acara seminar. OK 啊，对了，结尾的时候呢，我们还会跟大家这个分享一下我们现在很兴奋的，就是正在进行的有2个活动，一个是我们团队办的，然后一个是公司举办的活动啊。结尾的时候会再跟大家一起说明一下。Oke, nanti setelah habis dari training hari ini kita akan bahas juga tentang kompetisi yang kita bikin sendiri sama kantor ya, kita akan sharing lagi sekali lagi. OK， 好，那么呢，这个我们在会议，其实会议就我们分成3个部分来聊，一个是在会议之前，一个是在会议的过程中，一个是在会议之后。Oke, jadi garis besar dari bikin sebuah acara kita ada beberapa poin terpenting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sebelum kita bikin acara, kedua selama bikin acara pertemuan, ketiga setelah selesai acara pertemuan. 我要怎么样就是 acara seminar ya。OK， 那我今天作为一个团队的伙伴之一，就是我不一定能够决定今天的讲师是谁，如果还不是讲师，我不能够决定今天的主持人是谁。但是我作为一个会议的参与者，我怎么样让我每一次参加会议都能够在我身上取得成功的结果，也就是收单嘛。Saya nggak bagus. OK， 会太长吗？要不要讲短一点？好了，有声音吗？不是我没听到声音，是我的。OK， 那我再讲一次，现在可以听到声音吗？会前怎么样 ？OK， 有了，我断掉所以我没听到。OK， 那刚才是说会前我们可以做的。对，就是说今天我作为一个，我们今天这个课程在教的事情，是我作为一个参与会议的人，我要怎么样在每一次的会议能够确保能够帮助我收单？有吗？声音又断了吗 ？Hello， 补 Sophia。声音吗？Sorry， gangguan sinyal。OK， 我用另外一个手机来登录好了。OK 了哈，好。OK 啊，如果你的这个网络这边比较不顺的话，你自己的画面不打开，可能也会顺一点。
OK， OK，saya coba. OK，好，嗯那就是今天我们的这个成功会议的关键呢，我们要来了解的是，作为我们去参与一个会议，我怎么样确保我在能够很好的运用会议，然后帮助我收单，帮助自己收单。Oke, sorry ya. Jadi jaringan saya ada sedikit error, jadi saya tutup dulu biar lancar dikit. Nah, jadi kalau kita mau bikin sebuah acara, kita harus lihat bagaimana supaya kita memperlancar. Walaupun hari itu kita bukan seorang pembicara atau kita bukan orang yang di atas panggung, kita juga bisa melakukan bagaimana cara supaya acara ini sebelum mulai ataupun setelah nanti akan lebih lancar. Kita harus sebelum apa yang harus kita lakukan gitu. OK，那么呢，那至于这个讲师怎么安排，或者是主持人是谁，这些怎么安排，那个就是更进阶的课程了。那等到各位收入在更高的时候，或者是有一天你要自己去主持到这个会议的时候呢，再跟你的上级老师请教，怎么样真的去安排一场这个会议啊，包含到音控啊、主持人啊、讲师怎么去规划。Jadi termasuk juga nanti kita bagaimana mengatur seorang pembicara, nanti seorang MC maupun nanti yang bikin mic masuknya IT mic ya. Nah itu nanti bagaimana bekerja sama, mungkin nanti kedepannya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang udah sampai ke sana ingin belajar juga bisa nanti diskusikan sama leader lagi, belajar lagi tentang bagaimana kita sempurnakan sebuah acara dengan ada beberapa bagian tertentu ya. OK， 首先呢，我们要来看到的事情，会前第一件事情 ，A 一定要记得这个，就是我们一定要记得告诉 A 关于 C 的资讯。Jadi yang paling penting yaitu tentang bikin acara seminar ini, kita seorang leader harus kasih tahu kepada si C A 跟 C、A 跟 C、A 跟 B。没有，就是 B 要告诉 A， 就是带来的 C 的资讯。Oh, jadi si B kita sendiri harus kasih tahu kepada leader kita ada bawa anak baru, itu harus diinformasikan ya kepada si A, si pembawa acara。我调查一下，就是大家上礼拜这个有参与的上礼拜的课程的，回复我一个1，没有的回复我一个2。Oke, saya cek dulu ya. Yang minggu kemarin yang ada ikut acara training saya, boleh beri saya angka 1. Yang tidak ikut acara training saya, boleh beri saya angka 2。OK， 那上礼拜的课程跟这礼拜的课程是有非常紧密的连结的。Jadi training minggu kemarin sama minggu ini itu ada sangat berhubungan sekali ya. Jadi ada hubungannya. Karakter A sama B sama C itu ada hubungan. OK， 所以上礼拜关于 ABC 有讲过的东西，这礼拜就不会讲。那如果漏掉那个课程的话，我可以去听，就是上礼拜有录影起来的这个回放。Jadi kita minggu kemarin ada ngomong tentang karakter ABC, bagaimana cara kerjasamanya. Minggu ini kita nggak bahas lagi. Kalau yang belum dengar boleh nanti nonton dari video rekaman kita ya. Video rekaman kita ada ya. OK， 那么呢，这个提前知道资讯，不管是让你的就是你要借力的这个直接帮你1对1谈的领导人，或者是有机会让你的讲师知道。你要让讲师知道今天约来的新朋友都是哪些人群，有什么需求，重点要听的东西是什么。那这样子的话，你的上级老师今天要讲 OPP 的讲师才能够针对你带来的人，然后去帮你沟通。Jadi kenapa kita ngomong kita harus dari awal informasikan kepada si A, dari si B kalau ada undang si C, kita harus lebih awal informasikan kepada si A supaya apa? Supaya si A lebih paham tentang karakter si C nanti yang akan kita bawakan di acara OPP tersebut, apa yang lebih cocok, apa yang perlu kita tampilkan. Itu sangat penting sekali ya. Ini cara kerjasama yang jauh lebih gampang supaya Anda juga lebih gampang closing. Jadi ini hal yang poin pentingnya. 千万不要这个漏掉了这个动作，结果呢，一个不小心。人家是来听赚钱的，然后你的上级老师就看，这个人好像有需要瘦身，然后结果一直在跟他讲瘦身，那是不是就不会成交了？所以 B 动作非常重要。Jadi kenapa kita ngomong begitu demikian? Karena
terkadang orang yang kita undang ke sini dia lebih fokus atau dia lebih tertarik sama pendapatan ataupun penghasilan, tapi ternyata di saat kita lagi bikin acara seminar, pembicara tersebut dia sering sorot fokusnya itu ke produk, bagaimana melansingkan perut lah, kayak gimana ya, lebih ke produk. Jadinya apa, jadinya sangat susah sekali closing orang tersebut. Dia jadi kurang tertarik karena awalnya dia itu lebih tertarik sama penghasilan. Itulah yang harus kita, itu yang kita katakan kerjasama di awal itu sangat penting. OK， 那么呢，再来，在会议之前一定要提前的去准备好你在会议中要使用的工具，还有你自己的状态。Oke, dan setelah itu sebelum Anda ikut acara seminar ini, Anda juga harus lebih awal mempersiapkan alat bantu Anda ya. Alat bantu Anda seperti apa? Seperti buku lah, produk lah, segala macam itu untuk membantu closing Anda. 工具包含哪些呢？如果你有要给他试用产品，他记得是必要负责准备，然后或者是呢，你要呈现给他的有没有这个说明的本子，或者是一些见证的 before after 的图片，这些都要准备好。Nah, ya seperti yang tadi kita katakan ya, alat bantu itu seperti apa? Bukan hanya upline kita ataupun leader atau pembicara yang bantu kita closing, tapi bisa jadi Anda harus yang siapin produk untuk testing itu si B yang siapin yang buku atau penjelasan itu juga si B yang siapin. 甚至包含什么？今天如果你要跟他在沟通的时候呢，用这个名单成交法，我就跟他说，我接下来有这么多人，你要在他们的后面加入，还是在他们前面加入？你也要提前把名单准备好，对吧？ Bahkan kita bisa aja siapin list nama yang pernah kita catat tulis di buku kita sendiri ya. Kita bisa tunjukkan kepada si C bahwa apa. Nah, Anda sekarang saya undang ke acara ini. Nah, seterusnya saya akan undang sangat banyak lagi ya. Anda tunjukin list nama yang mungkin ada 50 sampai 100 itu. Kasih tahu kepada dia bahwa Anda mau di atas atau di bawah mereka. Nah, kalau misalkan Anda pengen di atas mereka, nah Anda harus benar-benar ambil posisi lebih cepat sekarang juga untuk join lebih awal. Nah, itulah yang alat bantu Anda yang harus Anda persiapkan sendiri. OK， 再来呢，就是会议前这个要提醒你的 C 要提早到。Sophia 老师，你的麦克风不小心关起来了。Oke, jadi setelah itu yaitu tentang sebelum bikin acara kita harus kasih tahu kepada teman kita atau si C ini untuk datang lebih awal. 这个动作很关键，就是比如说今天礼拜3，你跟他约好了，就是礼拜5好了，那你前一天晚上一定要再提醒他一次，而且你跟他约的时间最好比会议开始之前还要再提早，提早1个半小时。 Jadi misalkan hari ini hari Rabu, mungkin Anda ada undang beliau di hari Jumat. Anda sebelum acara tersebut hari Kamis Anda harus konfirmasi sekali lagi kepada orang tersebut dan Anda juga harus konfirmasi datang lebih awal setengah jam. OK， 为什么要约提早呢？因为如果他迟到了，他也能够听到完整的内容。那如果他准时的话呢，你就可以带他先熟悉环境。 Jadi kenapa kita untuk undang lebih awal? Kalau misalkan seandainya beliau dianya telat lah, mungkin dia macet segala macam, dia juga bisa sampai di tujuan dengan waktunya sangat pas. Ataupun setelah dia datang lebih awal, Anda bisa perkenalkan dia tentang lingkungan atau suasana yang ada di kantor tersebut. OK， 让他提前先熟悉环境，觉得这个地方待得很自在，然后他能够提早来，就是一种暖身，放轻松了之后。 后面参与会议在听的时候呢，他也更听得进去。 Jadi lebih santai supaya apa? Kalau dia datang lebih awal, kita biar bawa dia keliling lebih nyaman sama lingkungan tersebut. Nanti setelah acaranya dimulai juga dianya si C juga lebih nyaman, lebih paham ya, lebih santai untuk dengar OPP tersebut. OK， 那么呢，会议中要做哪些事情？那第一个。 就是 ABC 上礼拜学的 ABC 动作一定要做好。Oke, jadi selama pertemuan, selama acara itu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang paling pertama yaitu ABC. Kita harus menjadi karakter si B yang luar biasa, yang bagus ya, yang kaya itu ya. Ini yang paling poin utamanya. 就是那ABC 其实上礼拜已经把这个会议中的东西都讲得差不多了。最关键的一件事情，大家要记得就是。
会场中的每一个人都是成交的关键。Jadi yang paling penting ya, ABC itu kita udah jelasin di minggu kemarin. Yang paling penting yaitu kita ingin closing, semua orang yang berada di acara tersebut itu orang-orang yang sangat penting sekali. OK， 为什么说这个每个人都是成交的关键呢？因为你每一个人在会场里面，不管今天你有没有约人，你呈现出来的状态，你的能量都会影响到整个会场。Jadi kenapa kita ngomong orang yang di dalam acara tersebut semua orang yang sangat penting sekali. Orang yang di dalam acara, walaupun hari itu dia ada undang atau tidak undang orang, semua dari semangat dia, karakter dia itu sangat berhubungan dengan satu acara itu yang membuat acara itu jadi lebih sempurna maupun membuat kita closing pun lebih cepat. Itu kunci utamanya itu di semua energi semua orang yang ada di dalam acara tersebut. 来，我来跟大家举一个例子说明。Oke, saya bikin sebuah contoh ya. 第一种情况就是你约了一个新朋友来，然后你们很准时提早到，然后到了第一排之后呢，哇，你要开始听这个前面这个老师讲课了。结果呢，有一些人他也想要来今天的会议，但是他没有约新朋友，所以他就慢慢进来。然后呢，还一边讲电话，然后一边走进教室，或者一边还在聊天。然后会议都已经开始了，讲师已经在讲了，然后后面的门就一直打开，然后一直有人在进进出出。然后有些人呢，自己没带新朋友，结果他就觉得啊，听一听好想出去，这个或者滑个手机，然后又出去上厕所装水。那你觉得环境是这个样子，会不会影响到讲师讲课，还有你的新朋友在听的感觉？ Oke, jadi salah satu contoh yaitu di mana hari ini kita sudah undang orang ke acara tersebut. Kita udah lebih awal dan kita sudah duduk di baris yang terdepan. Dan tiba-tiba ada orang lain yang di mana mereka tidak undang orang sama sekali. Tapi mereka itu masuk ke dalam acara tersebut di pertengahan atau secara masuk itu sambil nelpon dan ataupun dia mondar-mandir keluar masuk acara, pergi ambil air lah, pergi minum lah, pergi ke toilet lah, segala macam mondar-mandir. Menurut Anda itu mengganggu nggak di saat Anda mendengarkan pembicara di depan atau mengganggu teman Anda nggak di depan itu? Menurut Anda bagaimana? 觉得会有影响的，回复我一个11。Yang merasa akan ngaruh, boleh balas saya satu-satu. OK， 你约新朋友来了，你希望整个团队的环境是很专心、很凝聚，哇，大家都很兴奋，然后每个人看到新朋友来，看到每个人都面带微笑，你希望是这样子的环境的，然后再接着回复一个22。Nah, kalau misalkan hari ini Anda ingin suasana di acara Anda tersebut yaitu seperti apa? Seperti di mana semua orang yang di dalam itu semua sangat semangat, antusias, orang baru mereka juga menyambut dengan senyuman dan sangat semangat sekali. Anda ingin suasana seperti itu boleh beri saya angka 222. OK， 那这个大家一定要记得一句话哈，这个这个首先我们刚刚有说到这个会场里面每个人都很重要，对不对？那大家一定要记得一件事情，叫做你怎么对别人，别人就会怎么对你。Jadi tadi kita ada ngomong ya, di dalam acara seminar tersebut semua orang yang ada di dalam itu sangat penting ya. Nah, Anda harus ingat satu kata ya. Bagaimana Anda melakukan hal tersebut kepada orang lain, maka orang lain akan balas kepada Anda juga. Jadi tergantung tingkah laku Anda ya. 如果说今天你自己没有约新朋友的时候，然后你就迟到啊，或者对新朋友就摆臭脸啊，或者在会议里面滑手机啊，你下次约新朋友的时候，你觉得别人会怎么对待你的新朋友？你想一下你就知道了。 Jadi hari ini mungkin seandainya Anda tidak bawa sama sekali orang baru untuk datang ke acara tersebut, tapi Anda dengan posisi sangat tidak semangat, santai atau mondar-mandir atau dengan muka yang tidak senyum, ingat nanti ke depannya Anda setelah itu bawa teman baru. Nah, coba Anda bayangkan ya, apa yang akan terjadi? Bagaimana mereka terhadap teman baru Anda? Anda pikir sendiri sudah tahu ya hasilnya. 那我们反过来说，假设今天虽然你没有约新朋友，对不对？但是呢，你参加会议的时候，你很认真，很认真听，很认真跟讲师互动，然后全程很认真的参与。你看到别人的新朋友很开心的、很热情的欢迎他，跟他打招呼，然后说哇，这个约你来的这位老师非常厉害哦，然后还在旁边帮忙成交。哇，你这样子这么的投入，然后帮助这整个团队，下次你约新朋友来的时候，
你觉得你其他的团队伙伴还有讲师会不会帮助你？ Jadi coba Anda pikirkan ya, hari ini mungkin Anda ada bawa teman baru. Terus dengan semangat sekali Anda kenalin kepada orang-orang dan Anda juga hari ini memuji kepada orang tersebut. Wah, Anda hari ini dengan senyuman menyambut orang yang datang dan Anda juga memuji orang tersebut. Bahwa wah, Anda ikut orang yang benar, mantap, ini benar bisnis yang luar biasa. Lain kali setelah itu Anda bawa lagi teman baru. Mungkin nggak orang-orang kayak mereka akan bantu Anda juga seperti itu. Dan bahkan Anda dengan sangat serius, sangat antusias juga Anda bekerja sama dengan sangat baik dengan pembicara dan semangat sekali. Nah, lain kali kalau Anda bawa lagi teman baru, apa yang mereka lakukan terhadap Anda juga? Pasti juga itu enggak? 你觉得他们会帮助你的？回复个888。Nah, yang merasa mereka juga akan bantu balik Anda, beri saya angka 888. OK， 那所以大家一定要记得，就是你怎么对别人的，别人就会怎么对你。Anda harus selalu ingat ya, apa yang Anda lakukan terhadap orang lain, orang lain akan balas kepada Anda juga. OK， 而且这件事情呢，在会议中是这个样子，在团队中，在任何地方都是这个样子。Jadi hal seperti ini di dalam acara akan seperti ini juga. Saya yakin di luar maupun di sebuah tim juga akan sama. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, maka orang lain akan 100% itu balas kepada kita juga. OK， 那么再来呢，就是在会议里面我们要讲的时候，要记得优先就是讲结果。我们要创造的是让他兴奋，而不是去讲得很详细，然后想办法把它讲懂。Jadi satu poin penting lagi di saat kita bikin sebuah acara itu kita harus utamakan memberitahukan hasil supaya dia bersemangat ya. Jadi kita jangan tergesa-gesa buru-buru untuk menjelaskan secara detail, maksa dia harus ngerti sampai paham di detik itu juga. Yang paling penting itu kita membuat dia bersemangat dan kita beritahu hasil. 因为成交 OK， 因为成交是一件感性的事情，而不是理性的事情。Karena hari ini kita bisa closing itu adalah sebuah hal yang dibawakan dari perasaan ya, bukan secara masuk akal atau gimana. Semua mayoritas itu dari perasaan. OK， 如果说你今天想要把它完全讲懂，然后讲得很详细，然后他就觉得很难，然后很复杂的话，他就不会加入了。Kalau misalkan seandainya hari ini Anda ingin ngomong sampai dia paham, sedetail pun, sampai dia benar-benar paham, mungkin setelah dia paham, dia akan merasa sangat susah. Dia merasa, waduh ini susah banget sampai jelasin sampai kayak gitu, dia nggak sanggup. Udah paham tapi merasa dia nggak sanggup, malahan tidak closing. OK， 你要记得，你约来的人，他买产品，买的是产品的效果，而不是买这个产品的成分。Anda harus selalu ingat, orang yang Anda undang ke sini, mereka belanja itu hasil dari produk tersebut, bukan belanja komposisi produk tersebut. OK， 你跟你合作要一起赚钱的人，他不是买这间公司的制度，他在买的是跟这个公司合作，跟这个团队合作得到的结果，就是他赚了多少钱。Orang yang kerja sama dengan Anda, mereka juga bukan ke sini mau membeli sistem marketing plan ya, bukan mau membeli sistem marketing plan dari perusahaan, tapi mereka itu karena dia ingin hasil dari kerjasama sebuah tim, bahkan dia ingin mendapatkan hasil tersebut juga dari kerjasama dengan tim ini dan hasil penghasilan dia juga, bukan mau membeli marketing plan-nya tersebut. Dia ingin mendapatkan plan gitu. 当然，我们并不可能去省略掉这个所有的细节，就是都不解释。你要稍微解释一下，不然这个你纯粹讲结果的话，对方也会觉得这个会不会太夸张？就是他稍微需要知道一些过程。Tentunya kita juga bukan mau loncat langsung ya tentang detailnya, tapi Anda boleh secara singkat jelasin tentang detailnya ya. Karena kalau kita nggak jelasin, dia juga ngerasa sangat tidak nyata ya. Jadi kita mesti jelasin yang sesingkat mungkin, yang gampang dipahamin aja. 但你只需要讲到，就是他能够接受，然后呢，他相信了，然后而且呢，他觉得很兴奋。什么叫做你说明到位？你的说明到位就是你讲到他很兴奋，然后他要加入，这个就要说明到位了。
Jadi Anda harus menjelaskan seperti apa. Jelasin sampai dia ngerasa bisa diterima dan dia ngerasa sangat semangat sekali dan dia merasa pengen join. Nah, apa itu artinya dia menjelaskan sampai ke titik poin pentingnya itu sampai dia terasa. Nah, itu ada kuncinya ya.你要记得，就是今天你约对方来听，哦，你要的结果不是让他听懂，而是让他加入。Anda harus selalu ingat, di saat Anda undang orang baru datang, Anda yang harus lakukan itu bukan membuat dia dengar sampai paham, tapi membuat dia bisa join. Anda membuat Anda bisa closing dan dia bisa join, bukan sampai dia paham. OK，那么呢，再来我们来看一下，就是会议结束之后要做的事情。首先，第一个就是会议后，应该说就是可能在他准备要离开的时候，你要去做一个这个动作，就是你要给他信心，还有要给他打预防针。Oke, jadi yang setelah kita selesai acara seminar tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan keyakinan kepada siapa? Kepada orang yang baru ini. Dan satu poin pentingnya itu kita harus memberi vaksin itu maksudnya kita harus pelindungan terhadap dia ya. Jadi ada poin pentingnya. 这给他信心呢，可能比较好懂，对，就是我们会带着你啊，你跟着我们一起做，就是会一步一步带着你得到你要的结果。你看这个谁谁谁也得到了，对吧？他也瘦了，哇，他也赚到钱了，哇，这个你也会得到这样的结果，这就是给信心嘛。Kalau memberikan keyakinan itu jauh lebih gampang. Contohnya seperti apa? Setelah kita acara seminar kita sudah closing, kita kasih tahu kepada beliau, tenang, kita akan mengikuti Anda sampai Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Anda bisa lihat ya, siapa si Bu Yulia, siapa mereka sudah mendapatkan hasil. Oke, si Bu Wina siapa, sangat banyak sekali. Nah, kasih tahu dia hasil orang yang sudah berhasil kurus dan orang yang sudah berhasil mendapatkan penghasilan siapa saja, dan Anda juga akan kita temanin sampai mendapatkan hasil tersebut. Nah, itu jauh lebih gampang ya kalau kita kasih semangat memberikan keyakinan juga. 那预防针是什么呢？预防针其实就是要避免他回去乱分享，还没学会怎么分享，就到处回去乱讲，然后就被泼冷水，就被泼死了。Nah, memberikan keyakinan lebih gampang, tapi vaksinisasi ini apa? Yang kita ngomong itu sebuah pelindungan terhadap dia itu apa? Terkadang yang sudah join, baru join aja pulang-pulang sangat antusias, semangat sekali, mereka belum paham sudah, wow, udah sangat semangat jelasin kepada si A, si B, si C. Tapi dengan kondisi mereka belum paham sampai yang di level itu, mereka jelasin mungkin nggak mereka itu selalu disiram air dingin terus. Mereka akan ditolak terus. Nah, itu ditolak 3 kali langsung mereka itu pingsan. Kayaknya udah langsung nggak semangat lagi. Nah, itu yang kita ngomong ya, vaksinisasi, pelindungan. 那预防针要包含什么东西呢？就是你可以问他，就是你有没有觉得今天听到这一切都觉得太不可思议了？ Nah, jadi vaksinisasi ini apa? Jadi bagaimana kita bisa mengatasinya? Anda boleh tanya kepada teman baru. Anda merasa nggak hari ini setelah mendengar acara seminar ini ngerasa sangat luar biasa atau sangat keren, sangat hebat sekali? Merasa seperti itu nggak? OK，那如果说今天你没有来到现场看到这么多东西，我就是单纯跟你说你会赚这么多钱，你是不是会觉得很像骗人的？ Tapi hari ini, misalkan seandainya saya tidak undang Anda ke acara OPP ini, saya kasih tahu kepada Anda, ini akan mendapatkan sangat penghasilan, bahkan Anda tidak melihat segitu banyak orang berhasil di depan Anda. Mungkin nggak saya yang jelasin sendiri kepada Anda merasa saya itu seorang penipu, pembohong, dan ini nggak mungkin terjadi. 他这个时候他就会说：“对啊，有点太夸张了，对不对？” Dan di saat ini dia akan jawab kepada Anda, ya benar, ini benar-benar sangat lebay sekali, sangat luar biasa sekali ya. OK， 那这个时候我就告诉他，所以你现在加入了这个生意，那不管他有没有加入啦，你就可以跟他说，所以在你学会怎么分享之前的话，就是不建议，就是在还没学会怎么分享之前，先不要跟别人分享，我们等学会了怎么分享之后再去分享。 Jadi di saat seperti ini Anda bisa kasih tahu kepada orang tersebut ya, orang baru. Jadi
Anda sudah tahu hari ini ke sini Anda baru tahu seberapa dahsyat ya bisnis ini. Jadi sebelum Anda belajar bisa menjelaskan, saya saranin Anda bawa dulu orang ke sini. Kalau enggak, Anda belajar dulu sampai bisa, baru Anda pergi sharing ke orang luar. OK，这个就跟什么一样？这就是有可能对方会说什么，哎，我想要回去跟我的朋友或者跟我的家人讨论。Ini sama seperti apa? Terkadang kita ketemu teman baru, mereka selalu bilang begini. Saya belum mau join mungkin karena saya ingin diskusi dulu lah sama keluarga, sama pacar saya, sama suami saya, sama adik saya, sama orang rumah saya gitu. Nah, ada kondisi seperti ini juga. OK，那这个时候你就可以，这个也是告诉他，我用讲故事的啊，跟他分享一个故事，就是这个故事是这样子的啊，你先翻到这。Oke, jadi kalau ketemu hal seperti ini, Anda boleh mulai memberitahukan dia dengan cara begini. Mulai dengan memberitahukan sebuah kisah kepada dia ya. Sebuah OK kisah. 好，这个我不知道在印尼有没有，我觉得印尼一定也会有类似的故事哦。你们当地有这个故事的话，你们可以用。好，我要跟大家分享的是一个我堂哥的故事。Oke, jadi mungkin di Indo kita sini mungkin ada kisah juga yang hampir sama atau kayak gimana, boleh kalian pakai saja. Tapi yang saya mau kasih tahu sebuah kisah ini kisah dari saya punya sepupu. 那个时候呢，这是我的舅舅，哎，不对，不是舅舅，反正应该就是阿伯啊，就是大伯。他呢，那个听完之后呢，我觉得这个声音太棒了，就他回去呢就告诉他儿子啊，也就是我堂哥，然后这个说，哎，这个声音很棒啊，什么什么什么的。然后嘞，他儿子就说，爸，你被骗了。这个。Jadi waktu itu saya punya sepupu dan di saat itu paman saya mendengar bisnis saya yang luar biasa, bisnis kita yang luar biasa ini. Dia pulang kasih tahu kepada anak dia, yaitu sepupu saya ini. Nah, apakah Anda tahu sepupu saya respon kepada bapak dia? Pak, kamu kena tipu. Langsung dikasih tahu seperti itu. Anda kena tipu. OK， 那结果呢？这个后来呢？这个就是我这个大伯呢，很聪明哦，他就说这个，我也讲不清楚，好，我也讲不清楚，就是我觉得你就去听听看，好，那你如果觉得就是我是被骗了的话，好，那就算了哈，我们就不要弄这个，但是你自己去听听看，你评估一下，好，不然你去帮我听听看。于是呢，我这个堂哥呢就去听完了，哦，亲自去现场听完了之后，就回去告诉他爸说：“爸，这个可以做。”结果他在这个地方赚了几个 M。 Jadi di saat itu saya punya paman sangat pintar sekali ya. Karena apa? Dia kasih tahu kepada anaknya bahwa saya gimana jelasin juga gak bakal jelas ya. Atau gini aja, bapaknya suruh anaknya pergi aja, kamu pergi dengar saja. Kalau memang seandainya ini kurang meyakinkan atau menipu, ya sudah kita nggak usah jalankan. Nah, coba Anda pergi dengarin lah. Kamu bantu saya pertimbangkan lah, ini bisa lakukan nggak? Nah, setelah itu benar sepupu saya, anaknya paman saya ini pergi dengarin seminar. Wow, setelah itu dia pulang, habis itu dia benar-benar jalankan, dia mendapatkan beberapa M di sini. 哇，那如果说这个我的这个大伯，对不对？好，就是他坚持，然后自己就是想办法自己讲，大家觉得能够说服他儿子吗？他儿子已经觉得他被骗了，你觉得他能够讲得清楚吗？ Jadi coba Bapak Ibu hari ini Anda coba pikirkan ya. Kalau misalkan seandainya hari ini paman saya yang sangat pintar ini, dia masih terus-menerus ingin menjelaskan sendiri. Menurut Anda dia bisa nggak jalankan bisnis ini? Menurut Anda dia bisa nggak suruh anaknya menjalankan bisnis ini? Dia ngomong sangat nggak jelas, dia aja ngaku dia jelasin nggak jelas. Nah, kalau dia masih bertahan untuk tidak bawa anaknya ke seminar, apakah akan terjadi yang kisah di belakang itu, anak dia mendapatkan beberapa miliar?
OK，那既然都讲不清楚的话，这个就如果他坚持这样子自己讲不清楚，那我堂哥好，也就是他儿子，还能够赚到几个 M 吗？ Jadi kalau misalkan seandainya masih kayak gitu jelasin nggak jelas terus menerus, mungkin nggak dia bisa mendapatkan beberapa M di sini. OK，觉得肯定他会讲不清楚，然后结果这个他硬要讲，肯定会讲不清楚，然后会害我堂哥没赚到这个钱的，回复我个一。Yang merasa si paman saya kalau dia maksa untuk jelasin membuat si sepupu saya pun tidak bisa mendapatkan duit ini, pendapatan ini, balas saya satu. Kalau dia secara paksa nggak bakal dapat. Menurut Anda iya, kalau dia paksa nggak bakal dapat. Boleh beri saya angka 111. OK，所以呢，这个我们是不是就可以好让这个新朋友知道，好，或者这个新伙伴知道，为了你的朋友好，为了你的家人好，你觉得我们要是自己在外面想办法自己讲，还是就约他来听一趟，对他比较好？ Jadi kalau misalkan seandainya hari ini Bapak Ibu ingin jelasin kepada orang rumah Anda atau keluarga Anda, kalau benar-benar demi mereka, kalau Anda benar-benar ingin mereka paham, baguslah Anda undang mereka di luar untuk kita minta bantuan atau Anda jelasin sendiri, bertahan masih jelasin sendiri. kalau ，OK 了，好，那肯定这个时候他就会说，人还是要约来，对不对？ Tentunya seperti saat ini, maka si C dia akan jawab kepada Anda, ya, orang yang dia ingin closing, orang yang dia jelasin, dia tetap akan undang ke acara. Inilah vaksinisasi yang harus kita lakukan. OK， 那么再来呢，就是好，如果他加入了，你要跟他约好下一次聚会的时间。Oke, selanjutnya yaitu di saat dia sudah join, Anda harus mulai menjadwalkan pertemuan selanjutnya sama si C. OK， 那因为在这个碰面的时候是他最兴奋的时候，你要提前的约好下一次，比如说就是下礼拜的会议，然后或者是下一次一加入之后，马上要约时间 NDO。 Jadi karena setelah join itu yaitu posisi dia sangat semangat ya. Jadi Anda harus mulai untuk ajak beliau bertemu di selanjutnya untuk mulai NDO. OK， 那大家还记得我们学的这个第一堂课的这个 NDO 吗？还记得的回复个666。 Jadi Bapak Ibu masih ingat nggak kita waktu belajar paling pertama tentang NDO? OK， 那建议最好的进行方式就是找你的领导，就是几个人一起帮忙，就是大家一起 NDO。 Jadi yang paling penting yaitu yang paling utama yang harus dilakukan yaitu Anda cari leader Anda untuk bantu Anda NDO. Itu paling berhasil. 都没有人回我666的意思是都忘记了吗？我忘了讲。大家还记得就是第一堂课我们学 NDO 的回复666好吗？ yang masih ingat pertama kali kita belajar NDO boleh beri angka 666. 吓我一跳，就是我忘了叫大家回复。OK， 好，最好的方式就是几个人一起，这样子会比较轻松，而且有团队的感觉，然后他可以在团队里面认识一些朋友，他也会对这边更有凝聚力、向心力。 Jadi kita paling penting yaitu kita belajar NDO secara bersama-sama dengan tim itu akan membuat dia lebih semangat dan merasa lebih ada pendekatan dengan tim. OK， 然后再来呢，就是大家记得如果他还没加入，一定要把握关键的72个小时。 Oke, yang selanjutnya yaitu kalau seandainya dia masih belum join, Anda harus benar-benar megang waktu dalam 72 jam ya, kunci poin pentingnya. 也就是 OK 了。 OK， 也就是他离开之后，你开始算72个小时内是最重要的，就是在跟进的时间。这段时间如果没有跟进的话，后面要该跟进的难度就会更高。 Yaitu apa? Yaitu di saat dia belum join, Anda setelah dia pulang, Anda harus mulai hitung dalam 72 jam, Anda harus terus follow up. Ya, follow up supaya apa? Kalau misalkan follow up masih dia belum join, ataupun Anda lewat dari 72 jam, baru nanti Anda mau follow up dia lagi, itu akan lebih susah. 那这个跟进呢，包含哪些事情？
比如说，如果你有让他试用苹果，哦，你是不是要跟进他？哎，苹果回去用完之后是不是有感觉？ Contohnya apa kalau kita follow up seperti ini? Misalkan Anda hari ini kasih dia coba udah minum 1 bungkus apel, Anda besoknya bisa tanya kepada beliau bahwa apa yang dirasakan setelah minum 1 bungkus apel gitu, Naturini gitu ya. OK，那再来，如果你每天都有在谈单的话，那后面你在成交的人，或者是你准备要去谈单，你是不是可以去告诉你这个朋友你有成交的人啊，你就跟他说，哎，我先跟你谈的，我后面又有一个要加入了，你要不要赶紧加入？ Ataupun seperti ini, Anda terus-menerus setiap hari melakukan closing. Anda kemarin ketemu sama dia belum closing, udah follow up dia hari ini. Kebetulan Anda hari ini ada closing 1 orang lagi. Anda bisa chat kepala beliau, cari beliau. Hari ini saya ada closing 1 orang, tapi aku duluan cari Anda. Anda mau duluan join nggak? Itu ya cara follow up kedua. OK，那你看，也就是说，如果你能够每天都有谈人的话，这个是不是就是你就随时都可以？哎，他考虑一下，你就可以拿隔天加入的人再回去烧前面的人。但如果你每一个就是约谈的人都隔太久，那超过这个黄金72小时，你再回过头问他我有人要加入，那这个效果是不是就会比较差？ Jadi kalau kita seandainya hari ini tiap hari melakukan sebuah closing ya, kita sangat gampang sekali kita bisa ambil hasil closing ini bakar orang yang kemarin belum join. Jadi kita menarik dia supaya dia join lebih awal, kita akan taruh dia di atas karena kita duluan undang dia. Nah seperti itu kita akan closing akan lebih cepat ya. Nah tapi kalau seandainya kita jauh-jauh seminggu sekali melakukan closing atau seminggu sekali kita cari ketemu orang, kita mau balik lagi ke kemarin-kemarin yang sudah kita undang belum join itu jauh lebih susah, akan lebih susah. OK，那这个所以呢，这个是我们会后要做的几件事情。 Nah ini adalah hal yang harus kita lakukan setelah acara seminar. OK，那么呢，还有很重要的就是我没有写在上面的啊，就因为这个大家记得要做的事情，就是你在会议结束之后，不管这个人有谈成功或是没有谈成功，要去找你的上级老师讨论。 Nah, ini selanjutnya itu poin pentingnya ya, di saat Anda sudah melakukan acara OPP, setelah bikin acara tersebut, seminar tersebut, selesai, Anda harus cari leader Anda untuk diskusi. OK，我没有把它放上去，是我希望每个部分都尽量保持就是3点哦，超过的话，怕大家也记不住。Saya nggak tulis di atas ini, kenapa? Karena saya mempertahankan di mana setiap item 3 aja, kalau enggak saya kalau tulis kebanyakan takut Bapak Ibu gampang lupa ya. Jadi kita ambil poin-poinnya. Yang 3 lah paling tidak. 大家要记得任何的行动之后，你讲完一堂课，你做完一场邀约，你谈完一单，对不对？就是你就尽可能的，就是有什么事情，就是去主动的去找你的上级老师讨论。哎，讨论什么东西呢？第一个，自己哪里做的很棒可能讲个3个你哪里做的很棒，再来3个你觉得自己可以更好的地方。 Jadi Anda harus selalu ingat ya, di saat Anda melakukan acara OPP ataupun Anda sudah closing 1 orang pun atau ada bikin acara seminar sendiri di mana Anda kalau sudah selesai bikin acara tersebut, Anda harus cari upline Anda, leader Anda, bahas apa? Bahas tentang apa yang sudah Anda lakukan, yang Anda merasa sangat bagus sekali untuk hari ini yang sudah Anda lakukan, Anda merasa sangat luar biasa. Dan yang kedua yaitu menurut Anda apa yang bisa lebih bagus lagi, 3 poin penting lagi. Nah, jadi Anda tulis 3 poin penting yang udah Anda merasa sangat luar biasa dan 3 poin penting yang Anda merasa bisa lebih bagus lagi. OK， 那这个部分呢，就是那接下来结尾呢要停在什么地方？结尾一定要是兴奋的。 所以接下来就是去聊，就是说哇，太棒了，对吧？你接下来要达到什么样的结果，对不对？你帮他回顾一下，他设定的目标是什么？好，那他接下来要采取什么行动？让伙伴就是自己说，或者你自己要记得去讲。或者那我接下来要采取什么行动
Nah, poin paling penting setelah Anda diskusi dengan leader, nah yang harus kita sebagai leader harus kasih tahu seperti apa, yaitu habis kita diskusi itu selesainya itu harus secara sangat semangat dan antusias sekali ya. Kita bisa kasih tahu, ingatkan lagi kepada mitra kita ini, ingatkan lagi sesama bahwa target Anda ke depannya apa ya, dan Anda akan melakukan tindakan seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama goal setting juga ya. Sekali lagi kita ingatin lagi. Nah, kedepannya kita akan lebih bagus lagi. Nah, OK，因为这个事业是持续进行的，这个人不加入，这个人不管这个人有没有加入，对吧？你还是要再继续谈后面的人，然后带后面的团队伙伴嘛。所以一定要记得要回归到好，那接下来下一步要采取的行动是什么？ jadi karena ini sebuah bisnis yang berkelanjutan ya. Maupun hari ini mau orang ini join tak join ya, kita tetap harus melakukan diskusi dengan leader Anda karena kita akan terus berjalan melangkah terus. OK，所以呢，这个大家记得哈，这个接下来礼拜4、5、6分享的时候呢，会议结束之后，要找上级老师总结这件事情一定要这个分享到。好，谁没分享到，你就知道他肯定没听课，只是看简报分享的。Jadi ingat ya Bapak Ibu, hari ini, mulai dari hari ini yang sudah selesai acara hari ini maupun Kamis cuma Sabtu, Anda punya leader, Anda yang punya downline Anda harus ingat cari ke upline Anda, cari leader Anda untuk apa? Untuk diskusi, untuk sama-sama bahas 3 poin penting yang Anda udah merasa luar biasa dan 3 poin yang menurut Anda bisa lebih bagus lagi. Kalau yang tidak lakukan hal seperti ini berarti mereka cuma baca PPT doang ya. Mereka tidak melakukan hal ini. Anda sudah bisa tahu ya, mana mitra yang benar-benar ingin mendapatkan yang dia inginkan ya. Antusiasnya sebesar apa ya. OK， 所以你发现有人的分享漏掉了，说这个会议结束后要去跟上级老师讨论，那个你就知道漏掉了这个要怎么打分数了，对不对？好，知道的回复我一个111。Jadi kalau menurut Anda, nah Anda bisa ketahui dari sini ya siapa yang kelalaian ya, yang lupa untuk bisa balas, bisa diskusi dengan upline dia. Anda langsung bisa tahu ya siapa yang ada, siapa yang enggak. 什么打111？你说什么漏掉？就是你就知道这个分数该怎么打的人，就是该给他几分的，你就回复个111。Oh, seperti ini Anda sudah bisa tahu ya Bapak Ibu, kan banyak sekali yang punya mitranya ada ikut acara pelatihan juga ya. Jadi Anda sudah tahu kan bagaimana memberi mereka nilai ke depannya. Mereka ada ikut training, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa cuma baca PPT doang. Anda sudah bisa tahu ya harus kasih nilai berapa di hari Kamis, Jumat maupun Sabtu. OK， 好啦，所以 yang udah tahu boleh beri saya angka 111. OK， 好，那么这个，所以我们今天的这个课程内容就到这个地方，后面来跟大家讲解一下现在的排名，然后还有我们的活动。Oke, jadi hari ini tentang isi dari topik acara training kita buat pelatihan, dan belakang ini kita akan bahas tentang kompetisi kita. OK， 那首先呢，我们在群组里面有看到这个是我们各个班级的前5名嘛？哎，这个是我按照那个姓名的开头的这个字母去排的顺序不是1到5名的顺序哦。Jadi, Bapak Ibu sudah lihat ya list yang saya kirim ke grup pelatihan itu yang ranking 5 terbesar ya. Yang di hari Kamis cuma 1 itu diurutkan sesuai nama ya, bukan sesuai rankingnya ya. Masih belum saya urutkan sesuai rankingnya, itu cuma sesuai nama doang. OK， 那这个为什么会是这些人的这个分数比较靠前面呢？我跟大家讲解一下，就是我给分数就是我过程我完全没有参与给分，我就是按照大家这个给的分数，然后还有出席状况，然后还有提交那个就是课程的笔记的状况去给分的，就是我完全没有介入判断大家应该拿几分。Jadi saya jelasin kepada Bapak Ibu kenapa mereka bisa mendapatkan nilai seperti ini, dan di sini saya sepanjang pelatihan saya tidak menilai langsung ya, saya melihat nilai itu dari sisi absensi dan sisi tugas yang saya berikan.
maupun dari semua ambil dari semua Bapak Ibu yang kasih nilai ya. Itu OK， yang saya bikin ya。OK， 大家去看哦，就是我们的这个里面，对不对？你如果有在分享之前啊，如果你有提交你的课程笔记，你可以得5分嘛。那你有在你的那一场会议里面，好准时出现，然后并且全程参与的话，好，不管你分享的怎么样，你会再拿到一个5分，这样是不是就10分了？ Jadi Anda bisa hitung sendiri di mana kalau Anda ada selesaikan tugas yang saya berikan di grup itu ya, setiap hari kita acara training hari ini Anda harus bikin tugas catatannya itu Anda dapat 5 poin. Nah, habis itu di saat Anda ikut acara pelatihan, Anda ada hadir dapat lagi 5 poin. OK， 那么再来另外一个重要的分数是什么？就是你这次分享的那个互相打分数的那个排名，对吧？那个分数是怎么给的？就是大家会有给每个人1到10分，对不对？但是每个礼拜就是会上去打分数的人，这个可能会是不一样的，所以是按照就是大家打出来的那个分数之后，可能这个人90几分，然后这个人80几分，这个人100多分，然后我会再去排，就是这一次有分享的人的分数的排名是什么。 Oke, yang ketiga yaitu poinnya dari setiap minggu kita akan ada acara yang hari Kamis, misalkan ada beberapa leader yang sesama kasih nilai. Nah, waktu itu saya akan mulai sortir, mungkin satu orang dapatnya 90-an, 100-an nilai ya. Nah, saya akan sortir lagi total dari nilai tersebut. Nah, dan kehadiran dia ya. OK， 那么就是每个礼拜的第1名，就是每一次分享的这个第1名呢，就是15分，因为一个班就是15个人嘛，第1名15分，第2名14分，第3名13分，就这样子以此类推下来。那如果那一次是没有分享的，就是或者是没有出席，没有出席就没有分享嘛，那没有分享的话就是直接0分。Jadi habis itu saya akan sortir ya, tiap minggu akan ada yang mungkin nilainya paling tinggi. Nah, paling tinggi akan dapat 15 poin. Nah, yang kedua tertinggi 14, ketiga jadi 13, yang nggak hadir itu langsung 0 ya, langsung 0. Jadi saya akan ikutin lagi dari poin Bapak Ibu yang kasih, saya totalin lagi, lihat setiap minggu siapa yang paling tinggi, saya tambahin lagi, dia jadi ranking 1 tambah lagi 15 poin. Itu semua setiap minggu sesuai. OK， sesuai dari ranking yang saya lihat, yang Bapak Ibu kasih maksudnya. 所以你看如果有一个人就是他就是有一次就是只要一次没有交笔记，有一个礼拜没交笔记，然后没有拿到那个准时出现，然后就是全程参与的分数，然后又就是缺席，对不对？那这样子一口气就会被那一周的第1名拉开25分。Jadi Anda bisa hitung sendiri kalau misalkan ada seorang leader yang dia tidak menyelesaikan tugas catatan, tidak hadir secara tepat waktu, absensi, dan tidak mengikuti acara pelatihan, minimal dia hari itu akan beda jarak 25 poin ya dengan orang yang ranking pertama. Jadi sekitar begitu. Jaraknya langsung sekitar 25 poin jatuhnya. 所以目前就是排到这个排名上面的人，几乎都是就是笔记都有交，然后都有全程参与，或者是最多只会少出现一次，就是少出席一次。Jadi Anda bisa lihat yang nama yang udah dicantumkan di sini, yang di list ini, mereka rata-rata hadir setiap minggu, tugas diselesaikan. Paling ada yang absensi, nah bisa absensi nggak, paling banyak pun 1 kali nggak absensi lah gitu. 然后非常稳定的就是在每一次的分享都拿到一个不错的分数，就是内容是很好的，然后呢有很好的状态，然后这个同学之间给分给得很高。 Dan sangat stabil sekali, mereka mendapatkan nilai di mana yang dikasih oleh dealer-dealer yang lain nilainya yang juga sangat tinggi, dan juga mereka sangat semangat sekali, dan isinya juga oke. Saat sharing itu mereka selalu dapat nilai yang tinggi. OK， makanya ada di sini.
所以呢，我们先给上面的目前只是目前哦，目前领先的这15位同学，就是他们给我们示范了一个叫做坚持的一个这个态度，给他们一个掌声好吗？ Jadi kita sama-sama beri tepuk tangan untuk sementara ya, sementara yang nama yang ada di list ini untuk sementara mereka yang masih bertahan, kita memberi tepuk tangan yang meriah kepada mereka dulu. 好，我们来给这些人一些掌声。 Beri sambutan tepuk tangan yang meriah. OK， 那还有一个就是说，我有把就是我登记出缺席的那个表格，就是我是有直接发到群组里面的。如果你发现就是你的就是参与会议的出缺席，你是有就是我有登记错的，再提醒我一下。那我每一次的会议我都有录影，所以如果我登记错了的话，其实我们就把我录影的那个调出来看一下，就知道是不是我登记错了。Oke, jadi sekali lagi kalau misalkan saya sekarang setiap minggu kalau ada absensi saya biasanya kirim ke grup ya. Jadi Bapak Ibu kalau merasa saya ada salah tulis bisa kasih tahu saya lebih awal duluan ataupun saya biasanya ada rekam ya dari rekaman video kita bisa cek dari sana juga ya. OK， 那我Sophia 老师，我们现在在管理这个钱的是不是英达对不对？他全部发到我这边了。都在你这边。他团队是他的，对。OK， 没有，所以现在是都收在你这吗？都收在我这，对。OK， 好，那到时候我们的账会对你帮我跟大家解释一下，就是说，所以到时候等8个礼拜结束，好，Sophia 老师这边会收到我的一个登记，那这个大家会你有准时出席的就是或是中间漏掉一些，反正就是会按大家出席情况，就是退押金给大家，然后那没有退掉的那些钱呢，就会留着我下一次去印尼的时候，大家一起吃饭把它用掉。Jadi untuk yang deposit pelatihan semua masih di Bu Sofia sana ya. Jadi nanti setelah 8 kali pertemuan kita akan cek lagi absensi semua Bapak Ibu karena ada absensi gak absen itu ada yang telat segala macam ada potongan ya. Jadi nanti kita akan lihat totalnya masih berapa dan yang harus dibalikin kepada Bapak Ibu ada yang utuh, ada yang mungkin enggak. Nah, jadi nanti akan kita cek setelah 8 kali pertemuan selesai. Nanti kalau yang sudah lebih duitnya yang nggak ikut training pelatihan ini, duitnya akan dipakai buat nanti saya ke depannya ke Indonesia kita makan acara bersama, kita pakai. OK， 所以呢，如果目前已经有一些人有缺席或是有迟到了嘛，对不对？所以这些人呢，其实已经有帮我们这个请我们一些人有吃饭了哈，所以我们打一排鲜花感谢这些人请客吃饭。Jadi di sini kita sudah ada beberapa Bapak Ibu yang pernah absen di mana jadi kalau absen kita tahu ya kena potongan berarti tandanya apa? Tandanya mereka ada traktir kita semua makan bersama ya. Jadi kita beri lagi tepuk tangan dan beri sambutan tepuk tangan dan bunga kepada yang sudah kasih kita duit duluan buat makan bersama ya. 有人请吃饭大家记得感谢哦，我是说真的，赶快把你的鲜花。Ini harus terima kasih ya kepada yang kasih kita tambahan ya buat kita makan bareng ya. 尤利亚老师中间有请假过嘛，对不对？感谢啦，请大家吃饭。 Jadi Bu Yulia juga pernah ya, absen 1 kali ya. Terima kasih juga Bu Yulia udah traktir kita ya, udah. Saya bukan 1 kali, malah 2 kali Bu Sofia absen. OK， udah 2次了2次了。OK， 那个大家这个是请小的，然后那到时候大家一起请吃饭，那个大的部分是我出哈，大家这个是请小的，大的我请，对不对？ Oke, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ada bantu talangin ya, yang poin kecilnya ya nanti makan pasti bayarnya gede, sisanya Mr. Jason yang nombok ya. Jadi Bu Yulia terima kasih ya. OK， 好，接下来这个活动这个很厉害了哈，这个 Bu Sofia masih bisa dikejar nggak itu 5 besarnya? Tolong bilangin Jason, aduh dendam gue. 什么了？他说还可不可以追回他的分数？追回分数啊，就是这我不知道，你要看其他人的表现，这是相对的嘛。Kurang tahu kalau soal nilainya bisa kekejar nggak? Karena apa? Kita harus lihat nanti 2 minggu ini mitra-mitra ibu apa leader-leader yang lain bagaimana mereka kalau mereka juga 但是我跟你说，
那个 Yulia 老师真的很认真哈，我可以稍微透露一下，就是 Yulia 老师真的在非常多次哦，都在星期四的组别拿到第1名哦，真的拿到很多次第1名，很厉害。 Tapi saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu, sebenarnya Bu Yulia juga sangat rajin ya, karena banyak kali di setiap hari Kamis Bu Yulia dapat ranking 1 juga. 第1名的次数应该是 Yulia 老师最多，我只能透露到这边，好不好？ Jadi saya cuma bisa kasih sedikit bocoran ya. Di hari Kamis Bu Yulia paling sering dapat ranking 1. OK， 好。Cuma sampai sini doang ya, kagak kasih bocoran lagi ya. 但是 OK 好，我 saya 们回到 dapetnya 会议里面，好不好？这是个人 saya 的问题。 tambahin traktiran makannya, saya tambahin traktiran makannya, duitnya udah banyak soalnya. Oke, terima kasih Bu Yulia. 我们回来 balik lagi kita ke bahas topik. 我是看你请大家吃饭才让你问2个问题哈，我们要回到会议里面了。 Iya, kita balik lagi karena kita melihat Bu Yulia udah 2 kali kasih kita nombok buat terapi kita semua ya. Jadi kita kasih dikit bocoran tentang Bu Yulia. Oke, kita balik lagi ya ke training. 首先第一个，这个是我们是不是有举办，就是从上个月，然后到这个月的15号有一个推荐比赛，推荐的游戏，推荐游戏大家熟悉的回复我一个1好吗？ Oke, jadi kita balik lagi, kita tahu ya, kita punya kompetisi yang sponsor orang ya dari Mr. Jason sana. Sampai tanggal 15 Desember. Yang sudah tahu syaratnya untuk mendapatkan bukan ranking, produk dari kompetisi boleh beri saya satu yang udah tahu. 不知道的回复我22，或者是你不确定是什么不熟悉的回复22，只要 Jadi 有 yang 一个 udah 人不 tahu 清楚，我就再讲一次。 Oh, yang udah tahu tentang kompetisi yang untuk sponsor dapat produk apa, itu yang udah jelas beri saya satu, yang nggak jelas boleh beri saya 2. Saya akan jelasin sekali lagi. 你觉得你都搞懂的回复1，好，还有点没有懂的回复22。 Yang ada sedikit masih belum paham beri saya 2, yang sudah paham 1. OK， 好。哎，居然有我们讲师班的同学搞不太懂，我再讲一次。Ternyata ada di grup pelatihan yang nggak paham juga ya. Saya akan jelasin sekali lagi. OK， 总之就是好，从11月1号，现在12月嘛，从11月1号算到12月15号，在这个过程当中，你直接推荐4个人，我就送你1盒钛。 Yang paling poin utamanya dari tanggal 1 November sampai 15 Desember, Anda sponsor langsung 1 orang, sponsor langsung 4 orang sekarang. Saya kasih 1 box Jenner. OK， 然后再来就是不管是 VIP 还是 MB， 它1个点、3个点、7个点哦，就是1个人就是算1个。 Jadi selanjutnya tidak mau tahu orang yang join itu mau VIP, manager, maupun mobile, mau 1 titik, 3 titik, 10 titik. Pokoknya 1 KTP anggap 1 orang yang join. Jadi Anda sponsor 4 orang secara langsung per KTP, berarti Anda dapat 1 box Jenner. OK， 为什么是这样设计？因为我们就是要让大家你去大量的收人，大量收 VIP 都 OK， 因为 在这个事业里面是会有所谓的就是成功率的。好，你推荐一堆人进来，有的人会变成消费者，有的人会变成 Yulia 老师。你只要推荐的人够多，就会出现 Sophia 老师，出现 Andrew 老师，出现 Yulia 老师。 Jadi di dalam bisnis ini kita katakan tidak ada yang seperti kayak gimana kita harus langsung mobile atau apa, karena di sini ada persentase keberhasilan juga ya. Jadi Anda asalkan terus-menerus sponsor orang mau VIP sebanyak apapun pun nggak masalah. Karena saya yakin setelah Anda sponsor sangat banyak akan ketemu 1 orang seperti Bu Yulia maupun Bu Sophia maupun Pak Andrew akan ada ya. OK。 那么呢，再来就是有另外一个多新增的奖项，就是假设我自己已经有完成了推荐4个人，要我有完成就是我至少可以领1盒钛了，对不对？ 我只要有2个伙伴，我自己直推的伙伴，老伙伴也可以，新伙伴也可以，他们如果也有完成4个，2个人完成推荐4个的话，
就是辅导奖，然后就再送你1盒苹果。Oke, selanjutnya yaitu seperti apa? Kalau misalkan Anda sendiri sudah menyelesaikan tugas di mana Anda sudah sponsor 4 orang, sudah dapat 1 box Jenner, Anda ada kesempatan lagi mendapatkan kompetisi kedua yaitu mau mitra baru Anda maupun mitra lama Anda. Yang penting Anda sudah membantu 2 orang lagi, mereka bisa juga sama kayak Anda, mereka cari 4 orang baru. 2 mitra ini cari 2 orang baru, mereka sama-sama mendapatkan 1 Jenner, Anda dapat lagi 1 box Apple Naturini ya. OK， 而且那这2个奖呢，都是可以重复领的，加起来一个人最多就是领6个产品。Dan 2 hadiah kompetisi ini bisa berlaku kelipatan. Yang penting total semuanya Anda dapat sampai 6 box produk. OK， 你可以自己推荐4个人，然后带10个你的伙伴，他们每个人都完成推荐4个人，那你就会领到1个泰5个苹果。Anda boleh sendiri sponsor 4 orang dapat 1 Jenner, dan Anda membantu mitra Anda, mau mitra baru, mitra lama, pokoknya 10 orang yang juga melakukan hal yang sama dengan Anda bisa dapat 5 Apple, 1 Jenner. OK， 你也可以自己推荐24个人，然后你就会领到6个泰。Anda juga silakan bisa, boleh aja Anda sponsor 24 orang, Anda langsung dapat 6 Jenner. OK， 那这个是到这个12月15号哦，不是到月底哦，因为从11月初到计算到15号，其实已经给大家40几天的时间，对不对？45天，这个只有到月中哦，大家可以把握一下。Jadi ini berlaku sampai 12 Desember doang, 15 Desember doang ya. Jadi bukan sampai akhir Desember ya, 15 Desember. Jadi benar-benar manfaatin kesempatan ini ya Bapak Ibu. OK， 哇，觉得自己一定要这一次要拿奖的，回复我一个88。Yang merasa kali ini harus dapatkan produk kompetisi ini, boleh beri saya angka 888. OK， 那再来呢，就是另外一个，这个就是前面第一个这个推荐的奖呢，是我买产品送大家的。Jadi seterusnya yaitu yang di depan itu 前面这个推荐奖，就是推荐的这个活动送的奖是我买奖品送大家。yang kompetisi untuk perekrutan ini, sponsor ini yaitu dari saya sendiri yang bikin kompetisi buat semua Bapak Ibu ya. Okay. Dari saya sendiri. 那现在的这个第2个活动是公司送大家产品的。Dan sekarang yang kedua, undian yang ini yaitu dari kantor kita yang kasih kepada kita semua. Undian hadiah. OK， 那就是现在你只要是买礼包，买礼包的话呢，现在是不是有各种不同的礼包？你只要在12月买礼包你就会有10%的几率，你可以抽到额外的产品，就只有这个月。Jadi kali ini kalau misalkan Anda ada promo Desember, kalau misalkan Anda ada beli paket ya, di setiap hari Anda beli paket, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah dari kantor yaitu sekitar 10 ya 1 dari 10 lah ya, kan dia 0 sampai 10 doang angkanya ya. Jadi Anda bisa berkesempatan, kompetisinya cuma 10 orang doang kok bisa dapat paket hadiah yang dari kantor. Mungkin kalau yang Anda beruntung dapat nomornya, nomor undiannya. OK， 你在这个群组里面已经看到有人中奖的，回复一个11好吗？ Di grup Anda sudah pernah melihat yang pernah dapatkan hadiah, boleh beri saya angka 111. OK， 应该已经有看到一些有人中奖了，对吧？因为这个是每天开奖的哦。Karena ini tiap hari ya, ini tiap hari undi ya. Kalau dari kantor ini harusnya ada ya. Di grup ada yang dapat. 所以大家以后要记得每年的12月就是美极客Magic Life 的这个活动月，就是大家要冲一波业绩的时候了。Jadi Anda harus ingat ya, setiap tahun bulan Desember itu yaitu bulan Desember yaitu bulan undian, bulan perayaan dari Magic Life ya. Jadi buat kita semua untuk naikin omset kita juga. 要让大家过好年啊。Biar kita bisa lewat tahun baru ya dengan tangan banyak produk ya.
OK，你觉得接下来会是在你的团队里面有人中奖的，再回复一个888好吗？ Jadi menurut Anda yang merasa selanjutnya orang yang mendapatkan hadiah akan berada di grup Anda, boleh beri saya angka 888. OK，好，那么呢，今天呢，我们的课程就到这个地方喽。Oke, jadi hari ini kita training sampai di sini ya. Oke, 好， selamat malam semuanya. Nah, terima kasih kepada Mr. Jason, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, thank you. Mr. Jason, 那 Sophia. 这里到底有没有音乐啊？ Terima kasih. 没有音乐。有吗？ Terima 手表老师，我这里有音乐吗？有了。哦，有了哈，太好了。 Oke, 谢谢。 Assalamualaikum. 晚安。Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Selamat istirahat semuanya. CC Jason, CC Sophia, 晚安。